Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami pelajar dari kursus MPU 3122 Tamadun Islam dan Tamadun Asiatitas di Universiti Teknologi Petronas akan membuat sedikit sebanyak ulasan dari video dokumentari Madinah Al-Munawwarah. Jadi tajuk kami pada hari ini ialah Tamadun Islam di Madinah. Jadi selepas itu saya akan membincangkan tentang sejarah Madinah sebelum hijrah. Asal nama Madinah sebelum ini dikenali sebagai Yasrib yang dinamakan sempena pemimpin penduduk terawal di kawasan itu. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan nama Yasrib sebagai Madinah yang bermaksud kota bercahaya. Penduduk asal Madinah terdiri daripada masyarakat Yahudi dan Arab yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Kegiatan ekonomi mereka ialah berdagang, bertani, dan selain itu Madinah merupakan tempat singgahan para pedagang daripada luar. Selepas itu saya akan menceritakan tentang dua peristiwa penting untuk umat Islam di Madinah, iaitu yang pertama Perjanjian Aqabah yang pertama dan Perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah kedua merupakan jemputan untuk orang Islam di Makkah ke Madinah. Saya pula akan menceritakan tentang Madinah selepas hijrah. Okey, pada 624 Masihi berlakunya peperangan Badar di mana penduduk Madinah menang. Setahun selepas itu pada 625 Masihi, peperangan Uhud berlaku di mana orang Islam kalah akibat kelalaian tentera dan 85 orang Muslim meninggal. Pada 622 Masihi, Piagam Madinah dimeterai antara orang bukan Islam dan orang Islam yang menceritakan tentang tanggungjawab orang Islam dan tanggungjawab orang bukan Islam yang terdiri daripada 24 pasal orang bukan Islam dan 23 pasal orang Islam. Pada waktu ini kegiatan ekonomi orang Madinah juga telah bertukar. Dagang mereka kini mengikut syarak dan banyak pasar dibuka. Pertanian juga yang berlaku dengan suburnya kerana kerjasama antara puak Mujahidin dan Ansar membawa kejayaan. Pada waktu kini juga penyebaran Islam juga kini meluas. Kegiatan Madinah ekonomi dikuasai orang Muslim dan bukan orang Yahudi sudah. Keamanan akibat pendidikan gaya hidup Islam. Pada permulaan kebangkitan Empayar Uthmaniyah, tembok kota dibaik pulih serta terdapat kubur besar yang sangat kukuh telah didirikan. Terdapat ramai pengawal yang ditugaskan di tembok kota tersebut. Sehubungan itu, kafilah-kafilah berasa lebih selamat dan kes perompakan dan pencerobohan juga telah menurun secara mendadak. Selain itu, sistem telegraf telah diperkenalkan pada tahun 1837. Samuel Morse telah menyempurnakan sistem telegrafnya dan seorang wakil Morse telah dihantar untuk menjual sistem telegraf tersebut kepada Sultan. Tetapi peralatannya rosak dan perlu dihantar pulang ke Vienna untuk dibaiki. Malangnya, bot wakil Morse tersebut telah karam di Danube ketika dalam perjalanan pulang ke Vienna. Setelah beberapa tahun, Sultan akhirnya dapat melihat sistem telegraf yang berfungsi dan sangat tertarik dengannya. Sistem komunikasi tanpa wayar ini sangat membantu Empayar Uthmaniyah, terutamanya dalam Perang Crimea iaitu pada tahun 1855. Selain itu, sebuah landasan kereta api telah siap dibina pada tahun 1908 iaitu landasan kereta api Hijaz. Landasan kereta api ini menghubungkan Madinah, Amman iaitu Jordan dan juga Damsyik iaitu Syria. Tujuan utama landasan ini dibina adalah untuk menyatukan wilayah-wilayah di bawah Empayar Uthmaniyah dan juga untuk memudahkan perjalanan para jemaah haji. Selepas Perang Dunia Pertama, Madinah dan sepadannya dipegang oleh pihak berkuasa Hashemites. Ini menyebabkan pembangunan Madinah menjadi perlahan. Tidak lama selepas itu, Madinah menghadapi satu konflik dengan tentera Arab Saudi dan satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah dengan menerima tawaran Raja Abdul Aziz sebagai pemerintah mereka. Beberapa hari selepas itu, penduduk Madinah menyatakan sumpah tak setia mereka kepada Raja Abdul Aziz. Dengan ini bermula era Madinah di bawah Raja Abdul Aziz. 25 tahun selepas Raja Abdul Aziz memerintah Madinah, beliau mengisytiharkan pembesaran Masjid Nabi yang pertama. Tiang di bahagian utara pada bangunan sedia ada dinaikkan dan sebahagian daripada bangunan itu dibaik pulih dan dinaik taraf. Saiz bangunan baru ini bertambah lebih daripada 6,000 meter persegi dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan lebar yang mampu menampung lebih banyak orang. Pada 1831, bilangan-bilangan sekolah pelajaran bertambah dan Universiti Islam juga turut dipindahkan. Hal ini menyebabkan datangnya anak-anak Islam dari seluruh dunia untuk mempelajari akademi-akademi Islam dan keadaan bahasa Arab. Cawangan-cawangan kolej di bawah Universiti Abdul Aziz dan Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Sauti juga turut dibuka. Pembangunan Madinah yang pesat telah menyebabkan pembesaran Masjid Nabi yang kedua.
Projek besar-besaran yang mengambil masa lebih kurang 9 tahun ini diisytiharkan oleh penjaga untuk 2 masjid suci Raja Fahad pada tahun 1405. Selepas projek ini disiapkan, bangunan baru ini menambah 37,000 meter persegi dari bangunan asal. Ia juga mempunyai kemudahan pakai kereta yang baru yang mampu menumpang 5,000 kenderaan. Jadi kita dapat lihat Madinah pada masa kini telah banyak berlaku perubahan jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Antaranya ialah projek dari masjid yang telah usang seperti Masjid Quba. Kemudian kompleks pencetakan Al-Quran terbesar di dunia telah dibina, di mana beratus-ratus juta Al-Quran telah dihasilkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Dari segi kemudahan pula, kita dapat lihat terdapat banyak pembinaan hotel untuk jemaah haji, kemudian penerbangan kapal terbang untuk pelawat dari seluruh dunia dan khidmat rawatan lengkap untuk jemaah haji serta fasiliti yang selesa dan lengkap dengan teknologi terkini. Jika kita lihat dari segi tarikan pula, terdapat Bangli Market iaitu pasar makanan. Kemudian kita ada pasar lambak iaitu tempat menjual pakaian, makanan serta cendera mata yang terkenal. Dan yang terakhir sekali ialah Museum Al-Quran di mana terdapat banyak koleksi Al-Quran dari seluruh dunia telah disimpan di sana. Jadi sekian itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.